Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan hasil terjemahan berita sukan yang telah kami laksanakan. Okey. InsyaAllah sebelum kita teruskan kepada hasil terjemahan, saya dan ahli kumpulan saya akan terangkan sedikit sebanyak tentang proses sebelum kami menterjemah. Yang pertama, apakah strategi yang digunakan oleh ahli terjemah sebelum, semasa dan selepas terjemah? Sebelum menterjemah, kami pastikan teks sumber yang kami guna adalah dari sumber yang betul, berilmiah dan tepat. Kemudian, kami baca berulang kali untuk memahami isi yang dinyatakan dalam teks sumber. Seterusnya, kami tentukan pendekatan yang sesuai, yang mana terjemahan kali ini kami menggunakan pendekatan dinamik. Seterusnya, kami bahagikan mengikut perenggan. Semasa menterjemah, kami menggunakan platform Reverso, Ma'ani, Google Translate dan kami juga menggunakan kamus Dwi Bahasa Arab Melayu. Selain itu, kami juga mencari maklumat tambahan melalui website-website yang sahih seperti berita harian dan lain-lain serta bertanya kepada orang yang lebih mahir dalam sukan. Seterusnya, kami guna teknik-teknik dan prosedur-prosedur yang sesuai dengan teks. Kemudian, seorang wakil akan kumpul dan satukan hasil terjemahan kami dan wakil tersebut akan kemas kini balik terjemahan tersebut. Selepas menterjemah, kami akan nilai kembali terjemahan yang telah dikemas kini oleh wakil dan memberi komen secara keseluruhan. Kemudian, wakil akan baiki balik berdasarkan komen dan penambahbaikan yang diajukan oleh ahli kumpulan. Akhir sekali, kami akan baca berulang kali sehingga kami berpuas hati dengan hasil terjemahan kami. Seterusnya saya. Okey, yang kedua yang dihadapi ketika menterjemah teks akhbar ini ialah sukar untuk memahami cari padanan yang sesuai bagi istilah-istilah yang digunakan. Dalam ayat bahasa Arab, dekat perenggan yang kedua, Ba'satul Muntakhab bin Na'al. Kalau diterjemahkan secara harfiah, ia akan menjadi misi pasukan kebda. Tetapi terjemahan secara harfiah ini kurang sesuai digunakan ayat ini. Jadi saya telah menggunakan prosedur at-takafuk menjadi skuad kebahasaan. Ayat ini lebih ringkas dan mudah difahami pasaran. Yang kedua, bahasa yang digunakan dalam akhbar bahasa Arab ini juga agak tinggi. Jadi kami menghadapi kesukaran untuk menterjemahkannya kepada. Yang ketiga, kami juga tidak mengetahui dengan lebih detail nama-nama bola sepak, jadi menyukarkan kami untuk menekan teks ini. Seterusnya, antara resolusi yang diambil adalah dengan cara meluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang yang ingin diterjemahkan. Contohnya dengan cara memperbanyakkan membaca al-akhbar berkaitan dengan bidang-bidang tertentu. Seterusnya, bagi mengatasi masalah ini juga, kami akan mencari istilah yang sesuai dan biasa digunakan dalam budaya pembaca sasaran serta merujuk kepada kawan-kawan yang mahir dalam menterjemah untuk baca balik dan memberi respon atau komen tentang hasil terjemahan kami. Okey, yang ketiga untuk resolusi apa yang kami setiap perkataan ataupun istilah baru kami letak untuk jadikan rujukan. Contohnya macam perkataan mudihun muntahibun, maksud dia tuan rumah. Okay, yang keempat, buat kajian tentang isu-isu sukan ni. Contohnya Muhammad Hassan Koka, adakah dia tu satu nama ataupun orang yang berbeza? Lepas kita orang buat kajian, kita orang dapati Muhammad Hassan kali sebagai Koka. Okey, insyaAllah seterusnya kita akan masuk dengan hasil terjemahan kita. Baiklah, Ba'da Salah wa Nanni, Najmun Jadid bil Muntakhab al-Misri fi Kibdatun Kuruna.
yang bermaksud selepas Muhammad Salah dan Muhammad Al-Nani, kini bintang baru dalam pasukan Mesir pula terkena virus corona. Okey. A'lana Ittihadu Al-Misriyyi li Kuratul Qadam Al-Arba'a Isabatul Mahajim Al-Muntakhab Ahmad Hassan Koka bi virus corona al-mustajid. Kairah Rabu, Persatuan Bola Sepak Mesir mengumumkan bahawa penyerang pasukan kebangsaan Ahmad Hassan atau nama gelarannya Koka telah dijangkiti virus corona yang baru. Baiklah, prosedur yang saya gunakan untuk menterjemah ba'da Salah wan Nani, selepas Muhammad Salah dan Muhammad Al-Nani, saya terjemahkan, saya menggunakan teknik harfiah, iaitu saya terjemahkan satu-satu. Seterusnya Al-Arba'a. Al-Arba'ah saya terjemahkan dengan Kahirah Rabu. Di sini saya menggunakan teknik at-tawdih, iaitu penambahan, yang mana ayat ini saya menggunakan format berita dalam bahasa Melayu, yang mana format tersebut mestilah didahului dengan nama tempat, kemudian dengan tarikh ataupun hari. Jadi di sini saya menggunakan prosedur at-tawdih. Seterusnya Ahmad Hassan Koka. Saya terjemahkan dengan Ahmad Hassan atau nama gelarannya Koka. Di sini saya menggunakan prosedur at-tawdih, yang mana saya tambah perkataan atau nama gelarannya, menjadikan ayat ini lebih jelas bahawasanya Koka merupakan nama gelaran kepada Ahmad Hassan. Seterusnya okey, ini adalah hasil terjemahan saya. InsyaAllah Sakinah boleh turun lagi. Okey, untuk ayat waqala iltihadu saya terjemahkan dengan menurut Persatuan Bola Sepak Mesir. Di sini saya menggunakan teknik at-tawdih, penambahbaikan, iaitu iltihadu bermaksud persatuan, tapi saya tambahkan dengan Bola Sepak Mesir, menjadikan ayat itu lebih jelas. Kemudian Facebook, Facebook dalam terjemahan Facebook, prosedurnya iktirad. Kemudian al-masahat. Masahat bermaksud jika diterjemahkan dalam reverso, dia membawa maksud swab. Jadi saya mengambil keputusan untuk menterjemahkannya menggunakan ujian saringan COVID-19 atau dipanggil swab test, iaitu menggunakan prosedur at-tawdih, menjadikan swab tu lebih difahami jika kita menggunakan maksud ujian saringan COVID-19. Okay, seterusnya Salasa Zaharat Nata'ijahum Ijabiyah Wahum Al-La'ibu Ahmad Hassan Koka wa Syadi Al-Jilani Al-Mansik Al-I'lami Lil-Fariq wa Muhammad Abduh Mudallik Al-Fariq, yang bermaksud kecuali 3 orang, iaitu pemain Ahmad Hassan Koka, penyelaras media pasukan Syadi Jilani dan ketua pasukan Muhammad Abduh. Mereka bertiga telah menunjukkan hasil positif. Pada terjemahan ini saya menggunakan teknik al-ibdal, yang mana kalau kita boleh lihat dalam terjemahan dalam teks sumber, perkataan menunjukkan hasil positif dia berada pada ayat yang di awal, Salasa Zaharat Nata'ijum Ijabiyah. Tapi dalam teks sasaran saya terbalikkan, saya menggunakan proses ibdal, iaitu transposisi, untuk menjadikan ayat ini lebih senang dipahami oleh penutur bahasa Melayu. InsyaAllah itu sahaja untuk bahagian saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk perkara kedua, وكان الاتحاد المصري قد أعلن الجمعة إصابة نجمه محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل مواجهة المنتخب المصري لتوغو بتصفية أفريقية. Terjemahannya, pada hari Jumaat, Persatuan Bola Sepak Mesir mengumumkan bahawa bintangnya Muhammad Salah dijangkiti virus corona sebelum pasukan negaranya, yakni Mesir, dijadualkan menentang Togo dalam perlawanan saringan Piala Negara-Negara Afrika. Okey, dekat sini berlaku pengubah suaian dekat ayat pertama, iaitu Wakan al-Ittihadul al-Misriyah qad a'lana al-Jum'at. Teks sasaran, pada hari Jumaat, Persatuan Bola Sepak Mesir mengumumkan. Kat sini saya menggunakan kaedah ibdal dengan harfiah.
Yang kedua, virus corona. Teks sasaran, virus corona. Prosedur al-ikrad. Yang ketiga, qabla al-muwajihah al-muntaqab al-misriyi di Togo bitasfiyat umamu Afrikiyah. Sasaran, sebelum pasukan negaranya, yakni Mesir, dijadualkan menentang Togo dalam perlawanan saringan Piala Negara-Negara Afrika. Kalau diterjemahkan secara harfiah, dia akan menjadi sebelum pasukan Mesir menghadapi Togo dalam penyikiran negara-negara Afrika. Kat sini ayat dia kurang jelas, jadi saya menukarkan ayat dia kepada dalam perlawanan saringan supaya pembaca teks sasaran lebih memahami maksud yang ingin disampaikan dalam ayat ini. So prosedur kat sini adalah taudih. Kemudian untuk perenggan yang ketiga, وذكر اتحاد القرح في بيان أظهرت المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الأولى لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية رغم إنه لا يعاني من أي أعراض فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية. Terjemahannya, tinjauan perubatan yang dijalankan ke atas skuad kebangsaan menunjukkan bahawa pemain antarabangsa kami Muhammad Salah bintang Liverpool disahkan positif coronavirus tanpa menunjukkan sebarang simptom dijangkiti. Sementara ahli anggota pasukan yang lain tidak menunjukkan tanda-tanda dijangkiti coronavirus, kata jurucakap persatuan tersebut dalam satu pernyataan. Okey, teks sumbernya Ba'asatu Muntakhabina Al-Watani. Teks sasaran skuad kebangsaan dan prosedur kat sini at-takafuk. Sebenarnya kalau diterjemahkan secara harfiah, Ba'asatu Muntakhabina Al-Watani, dia akan menjadi misi pasukan bola sepak kebangsaan. Dekat situ ayat dia terlebih dekat sini ayat dia diterjemahkan secara harfiah. Mungkin pembaca sasaran kurang memahami apa yang ingin dimasukkan dalam ayat ini. Jadi saya menggunakan prosedur at-takafuk yang mana memberikan persamaan yang sama dalam ayat ini. So maksud dia adalah skuad kebangsaan. Yang kedua, Muhammad Salah Najmun Liverpool bivirusin corona ba'dama ja'at mashatu ijabiyah raghima innahu la yu'ani min ayyi a'rad. Teks sasaran, Muhammad Salah bintang Liverpool disahkan positif coronavirus tanpa menunjukkan sebarang simptom dijangkiti. Prosedur al-harfiah tambah iskot. Kat sini saya menggugurkan perkataan raghima dan digantikan dengan tanpa. Yang ketiga, Fima ja'at mashatu baki a'da'ul fariq salbiyatun. Teks sasaran, sementara ahli anggota pasukan yang lain tidak menunjukkan tanda-tanda dijangkiti coronavirus. Prosedur atau plus al-isqat. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil terjemahan saya. كذلك أعلن الاتحاد الاثنين إصابة نجم المنتخب محمد النني لاعب نادي أرسنال إنجليزي بفيروس كورونا حسب بيان رسمي جاء فيه أظهرت نتائج المساحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني الأول لدي وصولها إلى طغى سلبية جميع اللاعبين باستثناء اللاعب محمد النني لاعب المنتخب ونادي أرسنال الإنجليزي الذي ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه. Maksudnya, demikian pula pada hari Isnin, pasukan bola sepak Mesir mengumumkan bahawa pemain bintang kelab Arsenal Inggeris Muhammad Al-Nini mula dijangkiti virus corona. Menurut kenyataan rasmi, hasil tinjauan perubatan yang dilakukan oleh misi pasukan kebangsaan ketika pertama kali tiba di Togo menunjukkan hasil negatif semua pemain kecuali pemain Muhammad Al-Nini, pemain pasukan kebangsaan dan kelab Arsenal Inggeris yang menunjukkan hasil positif
tanpa menunjukkan gejala yang memuaskan. Bawah lagi. Okay. Untuk prosedur ayat yang pertama, kazalik a'lana al-ittihadul ithnain isabatun najmul muntakhab Muhammad Al-Naimi la'ibun nadi Arsenal al-injili bi virus corona. Dekat sini saya gunakan jenis terjemahan al-ibdal, iaitu transposisi. Dekat teks sumber, Muhammad Al-Naimi tu nama dia dekat depan, tapi saya letak Muhammad Al-Naimi. Isnin pasukan bola sepak Mesir mengumumkan bahawa pemain bintang kelab Arsenal, sepatutnya nama Muhammad Al-Naimi tu selepas pemain bintang, tapi saya letak bintang kelab Arsenal Inggeris dulu, baru letak nama Muhammad Al-Naimi tu. Okay. Lepas tu yang kedua, Togo, iaitu Al-Ittirad, iaitu pinjam setara. Yang ketiga, virus corona. Virus corona Al-Ittirad juga. Bawah sikit. Lepas tu Wanadi Arsenal Al-Injilizi, iaitu kelab Arsenal Inggeris, iaitu Muhakkak, iaitu pinjam langsung. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa al-bayan annahu 'ala al-fawra bada alaib allazi yatamatta'u bihalah jayyida fi tanfizu al-protokol lil musaibin bi COVID-19 fi matawasalat idarah al-ba'asa bisah Al-Kapten Muhammad Fadil Adwa Al-Lajnah Al-Khamasiyah Biidara Fariqu Arsenal Al-Injilizi Litansi Ma'aha. Maksud dia, pernyataan itu menjelaskan bahawa protokol perubatan khas mula dilaksanakan bagi pemain yang dijangkiti COVID-19. Kapten Muhammad Fadil telah mengikuti misi kepimpinan ahli jawatan kuasa 5 tahun bagi menguruskan pasukan Arsenal Inggeris untuk berkoordinasi dengannya. Bawa lagi Kina. Okey, kat sini jenis-jenis prosedur yang saya gunakan. Okay, yang pertama, protokol taubi khas. Maksud dia protokol perubatan khas, so saya menggunakan prosedur muhakkak. Yang kedua, COVID-19 maksud dia COVID-19, so saya menggunakan prosedur iktirat. Yang ketiga, ayat yang kat sini saya menggunakan kaedah ibdal, transposisi. Kalau teks sumber dia, Bima tawasala idara ba'su bili'asa Al-Kapten Muhammad Fadil Adwa Al-Lajnah Al-Khamasiyah bi'idara Fariqul Arsenal Al-Injilizi Litansi Ma'aha. Kat sini saya teks sasaran dia yang kat sini kedepankan ayat Kapten Muhammad Fadil. Kalau patutnya kalau starfiah telah mengikuti misi Kapten Muhammad Fadil. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Untuk perenggan yang seterusnya, وتغلب المنتخبون المصري على مضيفه منتخب طوغو 3-1. الثلاثة ضمن منافسة الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السابعة لتصفية المؤهلات إلى كأس أفريقيا 2021. Terjemahannya, Selasa, pasukan kebangsaan Mesir menewaskan tuan rumahnya Togo 3-1 dalam pertandingan pusingan keempat dari kumpulan 7 dengan mendapat kelayakan perlawanan ke Piala Negara-Negara Afrika 2021. Untuk terjemahan ini, pertama sekali saya menggunakan prosedur ibdal untuk ayat وتغلب المنتخب المصري على مضيفه منتخب طوغو 3-1 الثلاثة. Saya mengedepankan الثلاثة dalam terjemahan jadi Selasa, pasukan kebangsaan Mesir menewaskan tuan rumahnya Togo 3-1.
Seterusnya, saya menggunakan prosedur at-takafu untuk ayat atas di tasfiyat al-mu'ahilat. Kalau ikut terjemahan harfiah, ia akan jadi untuk kedudukan yang layak. Tapi saya menukar kepada dengan mendapat kelayakan. Seterusnya untuk perkataan Afrikia, saya menggunakan prosedur al-iktirad. Okey, itu saja dari saya. Untuk perenggan seterusnya, وحملت ثلاثية الفراعنة توقيع محمد مجدي أفشاه ومحمد شريف ومحمود تريزيجيه في مسجد الهدف أصحاب الأرض إلومفيتي. Terjemahan, mereka juga membawa trilogi Farao yang ditanda oleh Muhammad Majdi Afshar, Muhammad Sharif dan Mahmud Tril. Sementara gol tuan rumah dijaringkan oleh Ilum Fiti. Baiklah, untuk istilah yang pertama, Thulathiyah Al-Fira'anah, saya terjemahkan kepada trilogi Farao kerana kalau mengikut prosedur harfiah, ia akan menjadi trilogi Fir'aun. Jadi saya menggunakan prosedur at-takafu menjadi trilogi Farao. Terusnya perkataan Ashabul Ard bermaksud tuan rumah. Kalau menggunakan prosedur harfiah, Ashabul Ard bermaksud milik tanah. Jadi kita gunakan prosedur at-takafu. Yang seterusnya, perigan yang akhir sekali, وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى نقاط في صدر المجموعة السابعة بعد أن قد تغلب على طوغو في الجولة السابقة بالقاهرة 1-0 السبت. Terjemahan, dengan keputusan pasukan kebangsaan Mesir menaikkan skornya kepada 8 mata di puncak kumpulan 7 setelah berjaya mengalahkan Togo pada pusingan sebelumnya di Kahirah 1-0 pada hari Sabtu. Okey, perkataan yang seterusnya ialah Togo, bermaksud Togo, menggunakan prosedur iktirad. Dan yang perkataan akhir sekali ialah Al-Qahirah, bermaksud Kahirah, menggunakan prosedur iktirad juga. Itu saja daripada saya. Okey, seterusnya istilah baru dan menarik yang kami dapat. Yang pertama, Al-Ittihadul Misri Likuratul Qadam, pasukan bola sepak Mesir. Muhajimul Muntakhab, penyerang pasukan kebangsaan. Al-Mashhad, ujian swab test. A'dha' al-Ba'satul Muntakhab Al-Watani Al-Awwal, anggota misi utama pasukan kebangsaan. Al-Mansik Al-I'lamil Fariq, penyelaras media pasukan. Badlikul Fariq, ketua pasukan. Muwajihah, menentang. Ditasfiyat, saringan. Afrikiyah, negara-negara Afrika. Ba'satul Muntakhab Al-Watani, skuad kebangsaan. Mashhatuhu, disahkan. Najmul Muntakhab, pemain bintang. Lagi bawah, Al-Biru Tukul At-Tabi Al-Khas, protokol perbuatan khas. Al-Ba'satul Far'asah, misi kepimpinan. Manafisat Al-Jaulah Ar-Rabi'ah, tandingan pusingan keempat. Al-Fara'inah, Farao. Al-Muntakhab Al-Misri, pasukan kebangsaan Mesir. Mudifuhu, Muntakhab, rumahnya. Apa lagi? Litasfiyat al-mu'ahilah, untuk mendapat kelayakan. Terima kasih. Terusnya, cadangan saya kepada kawan-kawan untuk memperbaiki terjemahan. Yang pertama, sebagai penterjemah, kita perlu memastikan teks terjemahan yang dilakukan merupakan teks yang berilmiah. Seterusnya, kita perlu memahami bahasa sasaran di samping menguasai bahasa sumber dengan baik. Untuk menghasilkan bahan yang bermutu,
Kita sebagai penterjemah perlu meningkatkan kefahaman tentang budaya teks sasaran. Seterusnya ialah selesai menterjemah teks, kita seeloknya memeram terjemahan yang dilakukan selama beberapa hari sebelum meminta pertolongan kawan-kawan untuk menyemak teks terjemahan yang dilakukan supaya mendapat hasil terjemahan yang bermutu. Sekian, itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.